Okey, khususnya kepada wanita-wanita di luar sana, kalau korang bawa kereta, korang kena cek selalulah benda-benda basic je, iaitu minyak hitam, air coolant dia tu kan, radiator coolant dia. Lepas tu saya akan cek tayar, yang penting cek minyak kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke review channel. Okey, pada video kali ni saya bukan nak review produk apa-apa, bukan nak bercakap tentang produk apa-apa. Saya just nak share dengan korang tentang pengalaman saya bawa kereta mati di tengah-tengah jalan. Okey, khususnya kepada semua para wanita dekat luar sana yang tak tahulah macam saya, yang kurang tahu, tak tahu pengetahuan tentang kereta dan hanya bawa sahaja asalkan bergerak dan sampai ke destinasi. Tapi pada video kali ini saya nak share dengan korang kenapa kereta boleh mati pada tengah jalan. Ini pengalaman saya sendiri. Nanti saya beritahu dekat korang kos yang saya telah tanggung, sebab apa kereta mati sekejap lagi. Sebelum tu saya nak share dengan korang kenapa kereta tu boleh mati. Kebetulan pada hari tu saya nak pergi servis kereta. Servis kereta yang basic-basic je lah, nak tukar minyak hitam macam tu. Saya pusing jauh sikit sebab saya nak isi minyak di tempat stesen yang saya selesa isi lah kan. Lepas tu bila saya dah habis isi, saya perasan temperature naik. Dia punya temperature full. Selalunya yang basic biasa antara 2 bar atau 3 bar saja. Tapi pada hari tu lepas saya isi minyak, full bar terus naik. Saya pun macam, kenapa? Saya pun takut je lah, tapi dalam hati ni saya berdoa sepanjang jalan, saya berdoa semoga kereta ni sempat sampai pada service center lah kan. Tapi disebabkan hari tu jalan terlalu sesak sebab baru je habis raya Aidilfitri dalam seminggu lepas tu, dan ramai sangat, jalan sesak sangat sebab jalan tu jalan utama yang orang nak pergi balik ke luar negeri masing-masing untuk kerja lah kan. Dan 2 kali lampu traffic light merah, saya masih stay dalam traffic light jalan yang sesak tu. Jadi makan masa dekat situ, dan disebabkan itulah kereta mati di tengah jalan. Kalau nak ikutkan daripada rumah ke stesen minyak ke tempat service center tu mungkin dalam 5km, 6km macam tu. Kesilapan pertama saya mungkin sebab saya pusing jauh sebab nak isi minyak. Kalaulah saya terus ke service center, mungkinlah pengalaman saya kereta mati di tengah jalan seorang diri mungkin tak akan berlaku lah, mungkin. Tapi nak buat macam mana kan, gerak-geri Allah semua kan. Okey, nak dipendekkan cerita, temperature dah full bar. Untuk pengetahuan korang, saya dah hampir sampai dekat service center. Cumanya saya perlu U-turn sahaja. Saya belah kiri dekat traffic light belah kiri dan service center tersebut belah kanan, dan saya hanya perlu U-turn depan tu sahaja. Tapi jelah kena mati kan sebab dah terlalu panas dan ada bau hangit dan berasak sedikit, dan kereta tu terus mati. Saya macam mana ni, mati tengah jalan dah lah. Waktu tu lampu baru je hijau, traffic light panjang, kereta saya mati. Dan saya macam tak adalah cakap nak gelabah, cuma rasa macam terkejut lah, macam nak buat macam mana, cuba start tak hidup. Dalam 2 minit 3 minit macam tu, saya keluar daripada kereta, saya bagi isyarat dekat kereta belakang yang sangat-sangat panjang. Saya angkat tangan, bermakna dia orang faham lah orang belakang saya honk ke apa, dia tak ada masalah apa, tak marah. Awal-awal saya dah bagi emergency hazard punya, dan lepas tu dia orang pergi panjang. Ya Allah, rasa macam ya Allah malunya. Tapi saya macam tak apalah, nak buat macam mana kan, bukan kita nak. Masuk balik dalam kereta, nak cuba call service center dekat tepi sebelah tu kan, sebelah je, betul-betul sebelah. Lepas tu dia lah abang-abang dalam 3-4 orang penjual tepi jalan belah kiri sana. Dia datang ketuk cermin, dia tak cakap banyak, dia cuma cakap okey, turunkan handbrake, tukar gear N, okey, nanti dia orang tolak. Saya sangat-sangat bersyukur sangat-sangat sebab saya pun tak tahu dia orang tiba-tiba datang. Macam saya park kat tepi bahu jalan kiri. Lepas tu abang penjual ayam tu bagi tahu, okey, tutup dulu, buka bonet depan, okey, biar kereta sejuk dulu. Dalam 10 minit macam tu abang tu datang balik, tolong tengok. Lepas tu dia cakap susah sikit lah kereta ni sebab kereta zaman sekarang, auto sekarang kan jenis yang guna komputer dia untuk scan. Cuba dia boleh tahu secara kasar, mungkin berkaitan dengan timing belt, mungkin berkaitan dengan water pump ke apa ke, sebab saya bagi tahu dekat dia temperature naik. Dalam 30 minit lebih macam tu juga saya tersadar dekat tepi, bila dah betul-betul sejuk. Abang penjual ayam tu datang balik, dia cuba start tak hidup. Lepas tu dia pergi beli air botol nak masukkan dalam water pump kan. Lepas tu dia tengok water pump terlampau berkarat disebabkan tak masukkan air coolant yang sebetulnya. Sejujurnya sebelum ni saya tak tahu, saya ingat dalam water pump tu kita masukkan air kosong je pun dah okey. Rupanya air coolant dia memang dah tersedia ada yang kita kena beli, bukan air kosong sahaja. Air kosong tu ibarat kita sediakan dalam kereta atau kita beli dekat mana-mana sekadar kalau waktu emergency sahaja kita boleh guna. Untuk kebiasaan kita guna, dia dipanggil radiator coolant macam tu, air coolant dia tu, air sejuk dia, penyejuk dia kepada enjin tu. Macam tu. Okey lah, lepas pada tu abang tu tolong tekan minyak dia, macam entah saya tak tahu dia buat macam mana, tapi waktu tu memang kereta hidup. Lepas tu dia suruh saya bawa slow dan U-turn terus. Lepas tu masuklah service center, lepas baru dia tahu dah semua. Saya mengucapkan terima
kasih sangat-sangat dekat abang penjual tu. Dan saya pun macam waktu tu bela juga lah, jadi macam saya hanya mengucapkan terima kasih. Tapi walau bagaimanapun semoga Allah membalas jasa abang-abang yang tolak kereta, abang-abang yang tolong tengok kereta saya waktu tu. Okey, terima kasih sangat-sangat bang, terima kasih sangat-sangat. Okey, lepas pada tu service center, sebenarnya cerita dekat service center saya beritahu satu-satu sebab kenapa mati semua. Disebabkan ramai sangat dekat service center tu, saya diminta balik dulu. Esok kan dia orang call saya beritahu okey sebabnya enjin berkarat, tapi dia tak dapat memberitahu keseluruhan lagi sebab dia punya center busy sangat. 2 hari kemudian dia call balik, dia cakap rupa-rupanya kenapa temperature naik disebabkan depan bocor, pipe air dalam enjin kereta tu bocor. Yang saya tahu ada orang share, kalau kita pergi dekat bengkel biasa, ada yang kata dia orang tampal, tapi saya ikut pendapat service center lah, sebab kita pun sebagai wanita kan kurang pengetahuan kan. Okey, lepas dia orang tukar semua, dan waktu dia beritahu tu sebenarnya banyak sangat komponen-komponen kecil-kecil yang kena tukar, sebab komponen-komponen kecil tu berkaitan dengan pipe bocor. Okey, seterusnya saya nak beritahu dekat korang, semua anggaran yang telah saya tukar adalah disebabkan enjin berkarat sedikit. Enjin sangat-sangat berkarat sebab kita guna air biasa. Dia ada servis cuci radiator tank. Anggaran ni dalam 300-400 macam tu. Lepas tu air radiator coolant dalam 30-40 macam tu. Lepas tu water pump pipe yang dia tukar ni dalam 100 lebih, 200 macam tu. Kalau kereta yang mahal mewah lagi mahal lah, semua barang-barang kos ni semua kan. Yang saya kereta biasa je. Lepas tu dia ada bypass hose, thermostat. Biasa pula yang harga biasa tu radiator hose stop, anggaran dalam 30-40 ringgit macam tu. Lepas tu o-ring with pump pipe dalam murah je, dalam RM6. Lepas tu washer thermostat. Lepas tu clip thermostat dalam RM15 macam tu, RM15-20 macam tu. Radiator hose lower lebih kurang dalam RM65 macam tu. Bypass hose long dalam 20 hingga RM30 macam tu. Lepas tu cap radiator dalam RM20 macam tu. Okey, lepas tu ada charge dia punya upah lah. Anggaran keseluruhan semua ni dalam busuk-busuk pun korang sedia dah dalam RM1,000. Yang paling penting nak guna kereta ni bukan setakat kita mampu bayar bulanan sahaja, tapi kita kena ada saving waktu emergency. Sebab kereta ni paling busuk tolak bayaran bulanan, paling busuk nak servis setahun sekali dengan insurans semua, paling busuk pun dalam RM1,000 setahun. Ini kereta biasa tau yang saya share dengan korang. Kepada wanita-wanita yang dekat di luar sana, kalau tak nak jadi kereta macam saya mati tengah jalan sebab pipe bocor, tangki bocor, korang benda penting basic sangat-sangat yang korang kena care sangat-sangat, iaitu minyak hitam. Saya waktu tu sebenarnya sebelum tu kereta tu dah pernah mati sebab lambat tukar minyak hitam. Dan disebabkan waktu tu saya terdesak sangat, saya tak tukar minyak hitam, saya tambah. Rasanya itulah salah satu punca kenapa tangki tu boleh bocor kan. Nak cakap mana perempuan ni kan, perempuan macam saya ni buat benda sambil lalu, bila dah jadi masalah tahu pula menyesal sebab kena keluarkan duit banyak-banyak. Okay, walau bagaimanapun itu sahaja perkongsian yang secara ringkas yang saya boleh kongsikan dekat korang. Jadi kalau korang nak share dekat pengalaman korang, nak share apa-apa yang boleh mendatangkan manfaat, korang boleh share dekat ruangan komen di bawah. Okey, kita boleh berkongsi maklumat kita sekurang-kurangnya. Bila orang baca maklumat kita, orang boleh ambil manfaat daripada pengalaman kita. Okey, dan walau bagaimanapun terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum. Amazing.